Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-50. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-54 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu biayati rabbihim fa ahlaknahum bizunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Keadaan mereka samalah seperti keadaan Fir'aun dan kaumnya serta orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, lalu kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan kami tenggelamkan Fir'aun serta pengikutnya ke dalam laut kerana kesemua mereka adalah orang yang zalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-54 ini merupakan pengulangan ayat ke-52 surah Al-Anfal. Ia bertujuan sebagai penekanan terhadap keadaan mereka yang derhaka, seperti keadaan pengikut Fir'aun. Bahkan ayat ini lebih khusus. Ayat ke-54 surah Al-Anfal ini berbeza sedikit dengan ayat ke-52 surah Al-Anfal. Pada ayat ke-54 ini dinyatakan bahawa Allah membinasakan mereka. Ini berbeza dengan ayat 52 yang menyatakan bahawa Allah menyeksa mereka. Hal ini kerana ayat ke-54 berfungsi sebagai menjelaskan seksaan yang dialami, iaitu seksaan yang mereka terima disebabkan pembinasaan sehingga mereka menjadi rosak dan sistem yang mereka bangunkan juga musnah seterusnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-54 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa balasan seksaan azab tersebut merupakan sifat keadilan Allah Subhanahu Taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang Dia telah kurniakan kepada satu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubah nikmat yang wujud pada diri mereka dengan cara melakukan dosa dan menderhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini juga mengingatkan bahawa sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui terhadap sesuatu perkara. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-54 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa perbuatan orang kafir yang telah terbunuh dalam peperangan Badar dahulu adalah sama keadaannya seperti pengikut Fir'aun dan orang terdahulu sebelum mereka. Mereka telah diutuskan dengan para rasul yang membawa pelbagai bentuk keterangan dan dalil. Tetapi mereka mengkufuri ayat-ayat Allah yang benar itu dan mereka juga mendustakan para rasul. Disebabkan perkara tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka akibat dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan keluarga Fir'aun
dengan menenggelamkan mereka ke dalam laut, sebagaimana Allah telah membinasakan umat manusia sebelum mereka dengan dilanda taufan dan banjir besar. Manakala Hamka melalui kitab tafsirnya Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-54 surah Al-Anfal ini, menjelaskan bahawa Allah telah mengubah nikmat menjadi kecelakaan kepada keluarga Fir'aun dan mereka yang terdahulu sebelum Fir'aun. Ayat ini merupakan peringatan atas kekalahan kaum kafir musyrikin dalam peperangan Badar. Kejatuhan mereka ini dibandingkan dengan kejatuhan Fir'aun dan pengikutnya pada zaman dahulu dan juga sebelum Fir'aun. Manakala Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-54 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan umat sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, maka Allah membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya kerana mereka merupakan orang yang zalim. Fir'aun merupakan contoh manusia yang binasa. Sesungguhnya dosa dan kezaliman itu diumpamakan seperti dua sisi permukaan yang terdapat pada duit siling. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-54 surah Al-Anfal. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-54 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa balasan Allah itu pasti dan benar berlaku. Keadaan orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan nikmatnya adalah sama seperti pengikut Fir'aun dan orang sebelum mereka. Setiap daripada mereka telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan, seperti mendustakan Allah dan para rasulnya, mengingkari ayat-ayat Allah dan mensyirikkan Allah. Oleh itu, Allah menyeksa mereka dan membinasakan mereka setimpal dengan dosa yang mereka lakukan, dan akhirnya mereka dalam kalangan orang yang binasa. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-54 surah Al-Anfal ini memberikan peringatan kepada kita supaya menjauhi syirik, perbuatan dusta dan melakukan kezaliman sesama orang Islam. Perbuatan syirik ini merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Orang yang melakukan syirik termasuk melakukan dosa besar. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan dia mengampunkan segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qal asyirku billah was-sihru wa qatlu an-nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qasful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhilah kamu semua daripada 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 dosa besar itu? Baginda pun menjawab, menyekutukan Allah, amalan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar, mengamalkan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri daripada peperangan, dan menuduh wanita muhsan beriman yang tidak bersalah dengan tuduhan berzina. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mengenai larangan menzalimi dan menganiaya orang lain, ingatlah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'i ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'ala al-muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Janganlah kamu saling dengki mendengki. Janganlah kamu saling tipu menipu. Janganlah kamu saling benci membenci.
janganlah kamu saling memusuhi, dan janganlah sebahagian daripada kamu berjual beli ke atas sesuatu jualan orang lain yang sedang ditawar jualannya. Tetapi jadilah kamu semua hamba Allah yang bersaudara. Sesungguhnya seseorang Muslim itu ialah saudara kepada Muslim yang lain. Maka jangan menzaliminya, jangan membiarkan dia dizalimi, jangan menipunya dan jangan menghinanya. Sesungguhnya takwa itu berada di sini, iaitu baginda menunjukkan ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah bagi seseorang itu dianggap berbuat jahat apabila dia menghina saudaranya yang Muslim. Sesungguhnya setiap Muslim ke atas Muslim yang lain adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-54 surah Al-Anfal ini ialah: pertama, umat Islam perlu mengambil pelajaran daripada peristiwa yang pernah menimpa umat terdahulu, khususnya pengikut Fir'aun dan orang sebelum mereka. Sejarah pasti akan berulang kembali sekiranya kita melakukan perkara yang sama seperti mereka. Kedua, umat Islam perlu berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara supaya tidak melakukan kezaliman seperti Fir'aun dan pengikut mereka, sehingga Allah menimpakan balasan seperti mana mereka yang terdahulu ditimpakan balasan buruk dan seksa. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.